Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Aziah selaku pensyarah khusus sejarah perkembangan bahasa Melayu. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk berkenaan perbandingan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam pemertabatan bahasa Melayu. Tapi sebelum itu, pohon cemara tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan kami memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Baiklah, nama saya Edina Amani binti Muhammad Zain. Nama saya Izana Awatif binti Zaharuddin Al-Razi. Nama saya Fatin Najah binti Razak. Sebelum itu, mari kita kenal dulu apa itu kepentingan pemertabatan bahasa Melayu. Jadi yang pertama, bahasa Melayu ini penting untuk dimartabatkan kerana ia memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti kebangsaan Malaysia. Jadi bahasa Melayu ini mempunyai peranannya sebagai bahasa negara, iaitu bahasa yang dikongsikan bersama oleh seluruh warganya. Yang kedua pula, bahasa menjadi wadah kepada kebudayaan di negara kita kerana pemertabatan bahasa Melayu mampu memelihara keaslian budaya Melayu serta menghalang kemerosotan nilai-nilai tradisional yang tergandung dalam bahasa itu sendiri. Sebagai contoh, teks kesusasteraan seperti syair, kitab-kitab dan juga pantun. Dan yang terakhir, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat perpaduan sosial di Malaysia serta memperkasakan generasi muda dalam memahami akar budaya mereka. Bahasa yang digunakan ialah sebagai medium komunikasi. Yang pertama, kita ada Richard Olaf Winstead. Yang kedua, kita ada Omar Theodore Dusek. Yang ketiga, kita ada Munshi Abdullah. Dan keempat, kita akan bincangkan tentang awal kesalian. Baik, jadi sebelum kita bermula, akan lebih bagus jika kita kenali lebih dekat tentang tokoh-tokoh yang kita akan bincangkan. Baik, yang pertama kita akan berkenal dulu dengan R.O. Winstead. R.O. Winstead ni nama asalnya merupakan Richard Olaf Winstead. Beliau lahir pada 2 Ogos 1878 di Oxford, London. Beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School and New College di Oxford. Beliau merupakan pekaji Timur Inggeris dan juga pentadbir koloni. Jadi pada tahun 1902, beliau telah menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu dan ditempatkan di Perak. Pada 1931, beliau dilantik menjadi pegawai daerah di Kuala Kelah. 3 tahun selepasnya, iaitu 1916, beliau menyertai Jabatan Pendidikan dan pada 1920, beliau telah menerima Doctor of Letters Dilit daripada Oxford. Jadi seterusnya kita akan berkenalan dengan tokoh yang kedua, iaitu O.T. Dusek. Nama sebenar beliau ialah Omar Theodore Dusek. Beliau lahir pada 16 November 1886 di Surrey, England. Beliau menamatkan pengajian di Eastbourne College, University of London. Pada 1912, beliau bertugas di Sekolah Tinggi Melaka. Pada 1914, beliau menjadi pengetua Maktab Latihan Guru Melayu Melaka dan menjadi penolong pengarah pelajaran. Dan yang terakhir, pada 1922, beliau menjadi pengetua Sultan Idris Training College SITC. Baik, jadi kita akan bermula dengan R.O. Winstead terlebih dahulu. Jadi R.O. Winstead ini berperanan dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di Tanah Melayu, yang pertama. Dan yang kedua, beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College. Tujuan SITC ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan lebih ramai guru yang berpendidikan tinggi. Yang ketiga, beliau telah mewujudkan jawatan penolong pengarah pendidikan. Dan juga R.O. Winstead ini merupakan individu pertama yang menyandang jawatan ini. R.O. Winstead juga memiliki banyak maklumat berkaitan geografi tempatan, berkaitan bahasa Indonesia, dan beliau mempunyai banyak sumbangan dalam bidang bahasa. Jadi ribuan kanak-kanak Melayu telah disekolahkan hasil daripada peranan R.O. Winstead ini. Baik, kalau sebentar tadi kita membincangkan tentang peranan R.O. Winstead, sekarang kita beralih pula kepada pemikiran beliau. Jadi beliau telah menggunakan 3 pendekatan utama dalam pemikiran ini berkaitan dengan Islam di Tanah Melayu. Jadi yang pertama, beliau menggunakan pendekatan pemikiran fungsionalism,
yang merupakan alat utama penjajahan British pada ketika itu. Jadi fungsionalisme ini berkaitan dengan kedudukan dan kepercayaan agama Islam dalam kalangan masyarakat Melayu dan penentangan mereka terhadap pihak British. Jadi sebenarnya daripada pemikiran ini, R.O. Winstead ingin menegaskan bahawa sebenarnya British sedar akan kedudukan Islam dalam kalangan masyarakat Melayu dan mereka sedar jika mereka melanggar dan menyentuh isu-isu sensitif berkaitan Islam, mereka akan mendapat penentangan daripada masyarakat Melayu sendiri. Tetapi disebabkan mereka iaitu penjajahan British ini licik, mereka telah membuat satu perjanjian Pangko pada 1878 yang akhirnya merendahkan taraf dan martabat Islam sendiri. Jadi yang kedua, kita akan teruskan dengan pendekatan pemikiran humanisme. Pendekatan pemikiran ini mengkaji dan menilai manusia dengan merangkumi tingkah laku dan pegangan agama sendiri. Dan yang ketiga, R.O. Winstead menggunakan pendekatan pemikiran sejarahisme yang menggunakan sudut pandangan bebas dalam memahami fakta berkaitan sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Jadi hasil daripada pemikiran-pemikiran ini, maka terbitlah lebih kurang 85 buah buku bacaan sekolah melalui Malay School Sumbangan Series, hasil daripada pemikiran R.O. Winstead. Jadi R.O. Winstead ini telah memberi banyak sumbangan dan pencapaian pribadi beliau sendiri. Antaranya termasuklah menerbitkan banyak buku dan sebuah kamus. Jadi yang pertama, buku yang telah pun diterbitkan dan dimulakan oleh beliau adalah The Malays, A Cultural History, Singapura, Kelly and Wish 1947. Seterusnya A History of Malays, Singapura 1935, A History of Perak, Singapura 1935, A History of Johor, Singapura 1932, Britain and Malay 1786 hingga 1941, London 1944, Malayan Memories, Singapura, Kelly and Wish 1916, and English Malay Dictionary, Singapura, Kelly and Wish 1914 hingga 1917, A Malay Reader, Oxford, Clarendon Press 1917, A Dictionary of Colloquial Malay English and English Malay, dan terakhir sekali Malay A Simple Grammar with Conservation. Jadi sebenarnya kita dapat faham bahawa R.O. Winstead ini merupakan salah seorang individu yang memulakan dan mengumpul daftar kata semasa penjajahan British bermula di tanah Melayu. Baik, seterusnya kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai peranan O.T. Doucet. O.T. Doucet telah menulis buku mengenai bahasa. Seterusnya beliau juga menjadi pembantu guru di Sekolah Tinggi Melaka pada 1912. Seterusnya beliau menjadi pengetua pertama di Sultan Idris Training College. Beliau juga menjadi pengetua di Kolej Melayu Melaka serta menubuhkan pejabat karang mengarang di Sultan Idris Training College bersama Zakbar. Beliau juga menjadi mentor atau pemimpin kepada penulis muda dan pelajar. Dan yang terakhir sekali, beliau telah menerbitkan buku bacaan umum melalui pejabat karang mengarang. Baik, berdasarkan pemikiran O.T. Doucet, beliau amat bergiat aktif dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan terutamanya. Beliau juga berusaha memajukan pendidikan di sekolah Melayu dengan meningkatkan pelbagai bidang ilmu bahasa Melayu melalui pejabat karang mengarang. Seterusnya, semasa beliau bertugas di Maktab Melayu Melaka, beliau telah menyedari masalah kekurangan bahan bacaan bahasa Melayu. Jadi beliau menubuhkan pejabat karang mengarang SITC untuk menerbitkan buku sekolah Melayu yang digunakan pada masa itu. Dan yang terakhir sekali, beliau menggalakkan guru dan golongan penulis untuk menghasilkan karya, sama ada karya asli atau maupun karya terjemahan. Baiklah, yang seterusnya ialah pencapaian dan sumbangan O.T. Doucet ini. Jadi yang pertama, O.T. Doucet ini telah menulis buku pelajaran bahasa Melayu di mana beliau telah menerbitkan buku teks dalam bahasa Melayu untuk memudahkan masyarakat Melayu dan juga orang yang tidak bukan penutur asli bahasa Melayu untuk memahami bahasa Melayu. Yang seterusnya, O.T. Doucet telah terjemahkan karya sastera seperti Macbeth 1943, iaitu karya yang terkenal ialah William Shakespeare Macbeth ke dalam bahasa Melayu. Yang seterusnya ialah Topeng Hitam pada 1934, di mana beliau telah memperkayakan bahan bacaan Melayu dengan karya sastera luar. Dan beliau telah menterjemahkan karya-karya ini daripada bahasa Inggeris menjadi bahasa Melayu. Yang seterusnya ialah Kitab Pendeta
mengarang 1923. Kitab ini dilakukan bersama Muhammad Hashim Haji Talib, di mana beliau menyediakan teknik-teknik asas kepada penulisan yang sistematik bagi melahirkan penulis-penulis yang menulis secara sistematik dan teratur. Yang seterusnya pula, Kitab Pedoman Guru Penggal 1 dan 2 pada 1926, di mana kitab ini menyajikan teknik pengajaran dan kandungan pembelajaran, di mana untuk menjadi panduan kepada guru-guru untuk mengajar di sekolah. Yang seterusnya ialah Practical Modern Malay, An Introduction to the Colloquial Language Graduated Malay Reader 1949, di mana ia menjadi panduan kepada penutur bukan asli untuk memahami lagi bahasa Melayu. Dan yang terakhir ialah Kunjungan Kitab Hisab 1952, di mana pengajaran matematik dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Otiduce ini. Baik, jika sebentar tadi sudah melihat secara lebih mendalam berkaitan peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh sebelum mereka, iaitu pra-merdeka ini, iaitu R.O. Winstead dan juga Otiduce. Sekarang kita akan buat perbandingan relatif tentang kedua-dua peranan dan pemikiran beliau. Jadi yang pertama, kita dapat lihat daripada peranan R.O. Winstead ni, beliau sangat terkenal dengan sebagai pakar bahasa dan sastra. Bagi Otiduce pula, beliau terkenal sebagai penulis. Baik, seterusnya R.O. Winstead ni lebih tertumpu tentang mendalami tata bahasa dan sejarah bahasa Melayu. Contohnya A History of Malaya. Berbeza pula dengan Otiduce, beliau lebih banyak menghasilkan pelbagai karya sastra kreatif seperti kumpulan puisi. Baik, seterusnya Winstead lebih berperanan dalam menyusun kurikulum bahasa Melayu di sekolah. Manakala Otiduce dia menjadi mentor dan pembimbing kepada penulis muda dengan mengadakan bengkel penulisan pada masa tersebut. Saya hanya tertumpu kepada sekolah. Winstead juga berperanan dalam kalangan masyarakat dengan menyebutkan buku dan artikel untuk mempromosikan budaya Melayu dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Otiduce pula banyak terlibat dalam aktiviti kebudayaan yang mempromosikan bahasa dan sastra Melayu seperti festival. Jika Otiduce lebih menekankan sastra dan kreativiti, R.O. Winstead pula lebih tertumpu kepada pendidikan formal di sekolah. betul. Jadi untuk R.O. Winstead pula, beliau berperanan dalam memperkenalkan konsep baharu dalam tata bahasa. Manakala Otiduce menggunakan bahasa secara inovatif dalam karyanya. Kita berada pula kepada pemikiran kedua-dua tokoh ini. R.O. Winstead lebih menjurus kepada pelbagai pemikiran untuk merangkumi segala elemen penting yang perlu ada di dalam penulisan karya beliau. Manakala Otiduce lebih tertumpu kepada pembangunan dan perkembangan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Winstead menjadi peneraju dan teras utama dalam sistem pendidikan di tanah Melayu. Duset, beliau meneruskan agenda yang telah dimulakan oleh R.O. Winstead, tetapi menggunakan sudut pandangan pemikiran dan gagasan yang berbeza. Dan terakhir sekali, R.O. Winstead mempunyai pemikiran untuk menghasilkan banyak buku-buku ilmiah serta sebuah kamus. Berbeza pula dengan Otiduce, beliau banyak menghasilkan karya yang mampu menggalakkan pelbagai golongan untuk menulis. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh yang menjurus kepada pasca merdeka. Jadi sebelum itu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah kita mengenali tokoh-tokoh kita. Yang pertama, kita ada Munshi Abdullah, di mana nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau lahir pada tahun 1976 Masihi bersamaan dengan tahun Hijrah 1211. Beliau dilahirkan di Kampung Masjid ataupun lebih dikenali sebagai Kampung Pali, dan beliau berketurunan Arab dan India, dan beliau menerima gelaran munshi ini pada usia 11 tahun sewaktu beliau mengajar askar-askar di Melaka dan juga askar-askar India dan juga British. Jadi perkataan munshi ini berasal daripada perkataan Hindi dan juga Parsi. Hindi bermaksud guru bahasa dan juga Parsi bermaksud pendidik. Baiklah, seterusnya Awang Sadian.
Awal salin ini ialah Prof. Datuk Seri Dr. Haji Awang Sadian yang dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Pontian, Johor. Beliau dilahirkan di Kampung Rambah tetapi dibesarkan di Kampung Teluk Kerang di Pontian, Johor. Baiklah, pada 1977 beliau memperoleh ijazah sarjana muda persuratan, kepujian dan diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan beliau menjadi ketua editor di Far Eastern Publisher International 1978, dan beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa. Baiklah, seterusnya peranan Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ini mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Raffles membawa ke England. Jadi antara bahan sastera Melayu yang beliau kumpul ialah kitab dan juga syair. Syair yang terkenal ialah syair Singapura Terbakar, manakala kitab pula kitab Ubat Hati selepas kematian anaknya. Yang seterusnya, beliau mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun dan memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19. Beliau juga menjadi jurutulis dan penterjemah Stanford Raffles, dan karya beliau banyak mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu dan etika penggunaan bahasa serta budaya. Baiklah, jadi kalau kita bercakap tentang pengkritikan, karya yang terkenal ialah karya Abdullah yang mengkritik orang Melayu tentang adat mereka, pendidikan mereka dan juga raja-raja Melayu. Baiklah, seterusnya Munshi Abdullah juga membina dan menggunakan kosakata yang banyak. Beliau juga dianggap sebagai pemula kepada bahasa Melayu moden, dan karya yang dihasilkan mengambil berat terhadap persoalan berkaitan dengan bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya pemikiran Munshi Abdullah. Jadi pemikiran Munshi Abdullah ni lebih kepada kritikan kepada rakyat Melayu yang terlalu terikat dengan adat-adat kolot baginya, yang dan percayaan kepada bomoh untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, dan juga kepercayaan kepada raja-raja Melayu yang rakyat terlalu menyanjung raja-raja Melayu sehingga tidak mengkritik segala kesalahan yang mereka buat. Baiklah, seterusnya menyedari pentingnya buku nahwu bahasa Melayu, dan beliau juga menegaskan tentang pentingnya bahasa Melayu untuk dipelajari oleh orang Melayu itu sendiri, kerana pada masa itu orang Melayu lebih mementingkan bahasa Arab kerana dianggap itulah bahasa akhirat. Yang seterusnya ialah menjelaskan ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu, iaitu bahasa mereka tersendiri. Dan Munshi Abdullah juga percaya bahawa pembaca dan penulis perlu mengamalkan penilaian kritis terhadap karya sastera dan menegaskan bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Yang seterusnya, pertikaian konsep perbezaan taraf dan amalan sistem masyarakat. Dan seperti yang saya cakap tadi, Munshi Abdullah juga kritik sikap Raja Melayu yang zalim. Dan akhir sekali, Munshi Abdullah ini membidah sikap lelaki yang malas hingga menyebabkan tanggungjawab mereka perlu dilakukan oleh wanita. Baik, jika sebentar tadi kita telah selesai dengan pemikiran dan peranan Munshi Abdullah, sekarang kita beralih pula kepada pencapaian dan sumbangan beliau. Jadi beliau terdapat banyak karya yang terkenal. Jadi kita akan bincangkanlah satu persatu. Jadi yang pertama adalah syair Singapura Terbakar yang telah diterbitkan pada tahun 1830. Syair ini ditulis selepas penulis iaitu Munshi Abdullah sendiri mengalami kebakaran terbesar di Singapura dan menggambarkan kelakuan menarik manusia dan kejadian tragedi pada ketika itu. Seterusnya Dawai Kulub yang dikeluarkan pada 1838. Yang ketiga, kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan pada 1938. Dalam kisah ini, Munshi Abdullah menceritakan pelayaran beliau dari Singapura ke Kelantan. Kemudian beliau singgah sebentar di Pahang dan Terengganu. Dan dalam kisah ini juga terkandung banyak nasihat kepada Raja-Raja Melayu, perbandingan pemerintahan Inggeris dan Melayu yang dibuat oleh beliau sendiri. Seterusnya, beliau turut mengeluarkan kitab adat segala Raja-Raja Melayu dan segala negeri pada 1838. Dan salah satu hikayat terkenal ialah hikayat Abdullah bin Abdul Qadir pada 1849. Kisah ini, hikayat ini menggambarkan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, iaitu beliau sendiri. Jadi seterusnya kisah pelayaran Abdullah ke Jeddah pada 1854 yang menceritakan pelayaran Singapura. Pelayaran beliau daripada Singapura ke Jeddah
untuk menunaikan haji dan umrah. Beliau turut menulis pengalaman peribadi beliau seperti bertemu kumpulan orang yang ditempatkan yang dikunjungi seperti kala. Dan terakhir sekali, beliau merupakan pelopor bahasa Melayu moden. Seperti yang kita tahu, kisah perayaan Abdullah ke Jeddah ini merupakan titik tolak daripada pemergian beliau sendiri yang wafat ketika ingin menunaikan haji dan umrah. Dan seterusnya ialah peranan Awang Sarian. Seperti mana kita tahu, Awang Sarian ini ialah seorang ahli bahasa yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan, penyelidikan, penulisan dan juga bidang kebahasaan. Jadi seterusnya, Awang Sarian ini tertumpu kepada gagasan dan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun negara. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu ini menjadi bahasa rasmi dan juga identiti kebangsaan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, beliau terlibat dalam penyelidikan bahasa yang mendalam, iaitu kajian beliau ialah meliputi aspek sosiolinguistik, semantik, sintaksis dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Beliau juga menghasilkan banyak karya yang menjadi rujukan dalam bidang linguistik Melayu, termasuk buku, majalah dan artikel yang menjadi rujukan penting dalam bidang linguistik Melayu. Yang terakhir sekali, pelaksanaan dasar-dasar bahasa khususnya melalui Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABIM. Baiklah, pemikiran beliau pula, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu ini perlu menjadi identiti nasional kerana bahasa Melayu ini merupakan medium penyatuan dan perpaduan kepada rakyat yang Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Dan seterusnya, menekankan perlunya adaptasi bahasa Melayu dalam teknologi moden. Beliau mengeluarkan istilah-istilah baru dalam ekonomi terutamanya, iaitu seperti contoh revolusi 4.0 dan juga ekonomi digital. Pendekanan termasuklah di dalam media sosial dan pendidikan dalam talian, serta sangat penting supaya bahasa Melayu ini terus relevan dan berkembang sehingga abad kini. Dan seterusnya, pemikiran kritis konstruktif dalam menyelesaikan sesuatu isu. Beliau menyertakan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, beliau memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas, di mana beliau menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat mereka. Baik, sekarang kita akan bercakap tentang pencapaian dan sumbangan Awang Sarian. Beliau telah menerbitkan pelbagai buku, antaranya buku Kesantunan Bahasa Etnik Utama di Malaysia pada 2023. Beliau juga telah menerbitkan buku Islam di China pada 2023, menerbitkan Teras Pendidikan Bahasa Melayu pada 2018. Seterusnya, beliau menerbitkan Pemikiran Awang Sarian dalam Mentabakkan Bahasa Melayu 2017. Dan yang terakhir sekali, beliau mencari makna diri Melayu untuk renungan bangsaku 2016. Baiklah, seterusnya mari kita bandingkan pemikiran peranan Munshi Abdullah dengan Awang Sarian. Di mana peranan Munshi Abdullah, beliau lebih kepada mengumpul, mengkaji dan menterjemahkan karya-karya sastra Melayu. Berbeza pula dengan Awang Sarian, beliau lebih menjurus kepada menyelidik, memperkasa dan memertabatkan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Seterusnya, Munshi Abdullah juga merupakan pemula kepada bahasa Melayu moden. Awang Sarian mengutamakan kedudukan bahasa Melayu dalam era digital. Munshi Abdullah juga membawa kepada pembaharuan dalam kesusastraan Melayu. Berbeza pula dengan Awang Sarian, beliau merupakan penerus bahasa Melayu moden yang kaya dengan pelbagai idiom. Baiklah, untuk pemikiran Munshi Abdullah pula, Munshi Abdullah ini mengkritik kepada masyarakat Melayu dalam aspek kehidupan mereka, termasuk sistem pendidikan serta kepercayaan mereka kepada adat. Kerana mereka masih terikat dengan budaya orang Melayu yang kolot, yang dianggap kolot oleh Munshi Abdullah. Manakala Awang Sarian menganggap bahasa Melayu perlu dipelihara sebagai identiti nasional, iaitu sebagai bahasa kebangsaan yang digunakan di Malaysia. Munshi Abdullah juga menekankan kelemahan orang Melayu yang tidak menghargai bahasa Melayu mereka sendiri. Seperti yang saya bincangkan tadi, mereka lebih mempelajari bahasa Arab berbanding bahasa Melayu, kerana mereka menganggap bahasa Arab ini penting untuk akhirat mereka.
Dan yang seterusnya, Awasariah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta beliau berpandangan bahawa bahasa Melayu adalah simbol perpaduan nasional. Jadi daripada keseluruhan perbincangan, kesimpulan dan peranan serta pencapaian yang telah kita bincangkan oleh tokoh-tokoh sebelah tadi, kita dapat membuat satu kesimpulan pendek, iaitu walaupun keempat tokoh ini mempunyai peranan dan kelebihan yang berbeza, namun kita dapat lihat tujuan yang ingin dicapai masih sama, iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu walaupun mereka berada di era yang berbeza. Seperti Winstead dan juga Doucet, mereka berada sebelum kemerdekaan, iaitu prasejarah, dan Munshi Abdullah serta Awasariah berada pada pasca merdeka, iaitu selepas merdeka. Tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh mereka masih sama. Jadi kita dapat lihat perkembangan bahasa Melayu ini bermula pada daftar kata hinggalah wujudnya karya-karya Melayu moden yang kita gunakan secara luas pada hari ini telah membuktikan usaha-usaha besar yang telah mereka lakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, daripada keempat-empat tokoh ini, ia menjadi tauladan kepada generasi muda. Sebagai contoh, Munshi Abdullah dan juga Awasariah, di mana Munshi Abdullah ini memberi inspirasi kepada generasi muda melalui sikap kritisnya terhadap sistem pendidikan Melayu tradisional dan usaha-usahanya untuk pembaharuan kepada kesusasteraan Melayu. Seterusnya, Awasariah pula mampu memberi inspirasi kepada generasi muda melalui karyanya yang memastikan bahasa Melayu relevan dalam dunia moden. Jadi bahasa ini menjadi wadah yang penting untuk mengukuhkan perpaduan dan juga menjaga dan memartabatkan identiti nasional kita. Jadi bahasa Melayu ini juga berperanan dalam penerusan kepada bahasa Melayu yang akan datang dan menjadi panduan bagi semua generasi. Baiklah, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.